Jadi insyaAllah kita akan teruskan kepada slot perkongsian Prof sebentar saja lagi dalam tarbiyah pengasas ISDEF. Pada kali ini merupakan siri yang ke-33. Sikit saja lagi 3 kali siri kita dah mencecah 3 tahun punya tarbiyah pengasas, Alhamdulillah. Dan kesemua tarbiyah pengasas Prof ini kita arkibkan dalam ruangan laman web ISDEF. Jadi insyaAllah sama-sama sesiapa yang ingin dapatkan untuk membaca kembali dan mendengar perkongsian Prof pada siri-siri sebelum ini, bolehlah pergi kepada laman web ISDEF dan juga YouTube Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh, insyaAllah. Okey Prof, Prof dah bersedia, insyaAllah saya dengan ini nak menjemput dan mempersilakan Prof untuk terus memberikan tarbiyah Prof untuk kami semua, insyaAllah dengan tajuk rasa kehambaan. Silakan Prof. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Terima kasih Dr. Azrin yang saya kasihi, pengarah ISDEF, Profesor Madya, Dr. Syahir, Dr. Timbalan Pengarah ISDEF, Dr. Wan, semua pensyarah ISDEF, anak-anak pelajar-pelajar ISDEF kesemua termasuk alumni, tuan-tuan dan perempuan daripada luar ISDEF. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada minggu ini, dan sebagaimana yang telah dicakapkan oleh Dr. Azrin tadi, maka pada hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang telah menjadi hasrat saya untuk kita semua berusaha menggembilangkan ISDEF, ya, supaya kita semua berjaya dengan begitu rupa, insya-Allah. Dan dengan itu insya-Allah apabila orang melihat ISDEF berjaya, maka ada bukti, walaupun kecil kejayaan kita, ada bukti bahawa kita yang cuba untuk memuliakan Islam ini boleh menggembilangkan Islam melalui apa yang kita lakukan mengikut kepakaran kita masing-masing. Kalau ikut usia saya, bukan mudah sebenarnya untuk mengikuti perkembangan teknologi moden sekarang ini, ya. Tapi oleh kerana ada hasrat untuk kita sama-sama jadi gemilang, saya tunggu orang muda nak buat e-book, belum lagi nampaknya. Memang ada yang nak buat tapi nampak tak jadi-jadi. Jadi saya mengambil inisiatif, ya, untuk untuk orang kata apa, mentransformkan buku 7 prinsip, walaupun dah lama diterbitkan, ya, 2003, tapi nak terbitkan buku baru tak sempat nak menulis lagi. Dan saya paksa diri saya untuk belajar bagaimana membuat e-book, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memberi kejayaan melakukan perkara yang sedemikian rupa. Moga-moga dengan itu insya-Allah selepas ini ramai orang muda-muda yang lebih cekap berkenaan dengan teknologi moden ini, ya, terutamanya pensyarah-pensyarah dan juga para pelajar semua boleh melahirkan e-book itu insya-Allah. Dan memang e-book ini sebenarnya tidak susah, mudah sahaja, dan tidak perlu panjang, boleh pendek sahaja. Dan moga-moga itu insya-Allah cuba bayangkanlah kalau di dalam Indie@USM, ya, platform itu ialah di Indie@USM. Indie@USM ini adalah satu platform yang dibuatkan oleh CDAE, ya. Kalau sekiranya di situ dipenuhi dengan tulisan warga ISDEF, sama ada pensyarah ataupun yang itu daripada pelajar kita, maka pastilah nanti insya-Allah ISDEF lebih visible, orang boleh nampak . 。    。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
InsyaAllah kalau Profesor Asma, Datuk Asma, bahawa kita telah berjaya melahirkan buku e-book. Ingat tak dulu kita lancarkan buku bercetak. Saya ingat berapa belas, ada 3-14 buku kita lancarkan di conference kita. Datuk Asma datang. Tapi dia kata buku bercetak ni sekarang ni tak berapa nak update lah. Sekarang orang semua tulis e-book. Mana Istef ada e-book? Jadi tercabar juga kita. Dan setelah lama jugalah beberapa tahun saya menunggu mana ada orang kita untuk menyahut cabaran itu belum ada. Jadi terpaksalah dalam usia yang muda kena belajar satu-satu. Maka itulah sebabnya kita buat e-book itu. Dan insyaAllah moga-moga dengan ini banyak lagi e-book daripada warga Istef. Saya cuma hanya merintis jalan. Nanti orang lain nanti akan ikuti dengan lebih banyak lagi nanti insyaAllah ya. Okey, sebab sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, Istef sangat berkembang dengan maju. Pensyarah-pensyarah Istef sangat ke depan. Ya, kita lihat kalau kita lihat posting daripada pengarah Istef Dr. Syahir, maka hampir setiap hari ataupun paling kurang setiap minggu ada saja pencapaian-pencapaian Istef buat ya. Misalnya Dr. Siriza dengan Dr. Azrin Dr. Wan mendapat geran, Dr. Syakir mendapat tempat di ruangan. Hampir setiap hari dia bercakap di mana-mana sahaja. Dr. Syukri menulis, ada kolomnya dan macam-macam lagi lah yang kalau kita nak seraikan banyak, Alhamdulillah. So dengan itu saya yakin bahawa insyaAllah Istef akan terus gemilang. InsyaAllah Istef akan terus gemilang. Cuma satu je lah. Yang saya bimbang ya takut Istef gemilang. Warga Istef banyak mencapai kejayaan. Yang saya cukup bimbang ialah takut-takut kita tak boleh pertahankan tawaduk kita. Ya, kita tak boleh pertahankan rasa rendah diri kita. Kita tak boleh bertahan dengan sifat sombong kita. Kita tak boleh bertahan dengan sifat boasting kita. Kita tidak boleh bertahan dengan sifat belagak kita. Kita tak boleh bertahan dengan sifat ego kita. Kita tak boleh bertahan dengan sifat riak kita. Jadi kalau itulah semua masih ada dalam diri kita, ketika kita mencapai kejayaan demi kejayaan, kegemilangan demi kegemilangan, maka kita bimbang takut semua pahala kegemilangan kita itu, pahala yang kita usahakan untuk kegemilangan itu rosak. Dan tambah-tambah lagi yang kita takut dia terbalik menjadi dosa. Kalau begitulah jadinya, maka kejayaan warga Istef, kegemilangan Istef tidak mempunyai apa-apa makna lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bimbang takut Allah runtuhkan Istef dan Istef akan hancur dan Istef tak akan wujud lagi. Jadi atas sebab itulah sering kita sentiasa bercakap bahawa dalam diri kita ini apabila kita mencapai keradaan, mencapai kejayaan, maka tawaduklah. Kalau kita tengok posting Dr. Syahir itu ya, bila dia dapat Profesor Madya, maka ada posting yang disebut situ supaya Allah saya lupa perkataan itu, tetapi dia sedar bahawa dia nak terus jadi orang tawaduk walaupun sudah dinaikkan pangkat. Ya, begitulah juga kita terus jadi orang yang berendah diri. Orang yang tidak sombong, orang yang tidak boasting, orang yang tidak berlagak, orang yang tidak ego, orang yang tidak riak, insya-Allah. Ya. Jadi atas sebab itu kita sentiasa ingatkan dengan dua sifat yang patut ada pada diri kita untuk kita selamat daripada sifat-sifat mazmumah kita dan pahala daripada usaha kita untuk menggembilangkan Islam itu, insya-Allah dapat kita bawa bersama ke akhirat dan ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada alasan Allah nak bagikan syurga kepada kita nanti, insya-Allah. Walaupun kita sentiasa bercakap sebelum ini rasa bertuhan, dan pada hari ini saya nak bercakap berkenaan rasa kehambaan pula. Sebab rasa bertuhan sahaja tanpa rasa kehambaan belum cukup.
Jadi Arabnya warga Istiaf semua tidak boring lah ya. Setiasa ni apalah Prof cakap pasal benda yang sama saja. Tapi saya rasa itu sangat penting, terutamanya kebelakangan ini kita nampak ya banyak nikmat yang Allah bagikan kepada Istiaf. Kita nampak kita selamat daripada dihantar balik ke pusat pengajian misalnya, alhamdulillah. Jadi kita boleh dibenarkan bergerak dengan sendiri secara independen sebagai pusat kajian, sebagai Center of Excellence seperti biasa. Dan atas sebab itu saya nampak teman-teman kita di Istiaf, para pensyarah bertungkus lumus untuk mengembangkan Istiaf, dan ternyata bahawa alhamdulillah Allah naikkan pangkat pengarah kita. Kemudian Allah bagikan ruang yang luas kepada Dr. Syakir, Dr. Syukri. Allah bagikan geran. Ya, projek Sungai Nibung kita walaupun dalam keadaan PKP, tapi masih lagi Allah bagi ruang untuk kita bercakap, insya-Allah. Dan begitulah seterusnya banyak kejayaan-kejayaan itu. Jadi kena ulang lagi rasa bertuhan dan rasa kehambaan ini, insya-Allah. Sebab apa ya? Sebelum ini kita selalu sebut rasa bertuhan ini. Kena selalu rasa bertuhan ini maksudnya bahawa kita kena sentiasa bahawa kita ada Tuhan pada setiap saat. Dalam apa jua yang berlaku kepada kita, sama ada ketika kita menerima nikmat ataupun kita menerima penderitaan. Ya, Tuhan tetap bersama kita, dan kita kena berpegang kepada wahyu Allah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 4 ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi jangan risau, Allah sentiasa bersama kita. Dan untuk mendapat ciri rasa bertuhan itu, untuk mendapatkan rasa bertuhan itu, maka kita sentiasa ingat bahawa Allah itu, ya, kita kena ada rasa dalam diri kita itu bahawa Allah mengetahui semua perkara. Kemudian Allah melihat, kena ada rasa bahawa Allah melihat kepada semua benda yang kita lakukan. Kita kena rasa Allah mendengar apa jua yang kita kata, yang kita cakapkan. Ya. Saya senaraikan ada 18 lah ya, 18 ciri, 18 sifat orang yang perlu ada rasa bertuhan tadi ya. Itu 3 tadi, rasa Allah mengetahui, rasa Allah melihat, rasa Allah mendengar. Kemudian yang keempat, rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa merasakan bahawa Allah itu adalah besar. Besar kekuasaannya, besar kebolehannya, besar berbagai benda lah ya. Yang kelimanya, rasa kehebatan Allah. Allah itu sesungguhnya ialah maha hebat. Nak kena tanam dalam diri kita itu ya. Dan rasa tingginya kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tetapi lebih daripada itu, kita kena ada rasa kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena rasa Allah sentiasa sayang kepada kita. Walaupun Allah uji dengan penderitaan, tapi di hujung itu ada keindahan yang Allah bagikan, maka kita rasa sangat sayang kepada kita. Dan kita akan rasa, kena tanam juga rasa yang kelapanya, rasa rahmat Allah kepada kita. Macam-macam lah kalau kita lihat sentiasa itu, apa jua yang berlaku kepada kita, ada hikmah di sebalik itu, ya, ada rahmat di sebalik itu, insya-Allah. Dan kita akan merasa, kena tanam juga rasa rezeki datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita tak ada apa, tetapi tiba-tiba Allah bagikan rezeki ya. Ini semua ni bukan kita bercakap omong kosong. Warga Istiaf ya, ada yang pernah mengalami segala rasa ini, misalnya rezeki daripada yang tidak disangka-sangka, kasih sayang Allah ini banyak. Syaratnya kita sensitif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sensitif, maka Allah akan expose, dedahkan kita kepada benda-benda perkara yang tersebut tadi supaya kita nampak. Ya. Begitu juga yang ke-10-nya, kita kena rasa sentiasa Allah itu Maha Pemurah. Yang 11-nya kita rasa bahawa nikmat Allah, kita boleh rasa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita. Kita rasa cinta kepada Allah. Ini
beratnya tak tahulah bagaimana nak rasa cinta kepada Allah ya. Nak rasa cinta kepada Allah, sembahyang tepat pada waktunya, puasa dan melakukan perkara yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang sebagai bukti cinta kepada Allah SWT. Rasa syukur kepada Allah, sentiasa rasa syukur kepada Allah, rasa malu kepada Allah apabila nak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Malu kita sebab kita tahu tadi bahawa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Dan begitu juga rasa takut kepada Allah, terutamanya ketika kita nak melakukan kejahatan-kejahatan atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan di depan Allah kita rasa terhina sebab banyaknya dosa kita, ya, banyaknya kita langgar perintah Allah, langgar larangan Allah dan tidak melakukan perintah Allah. Kita rasa rendah diri di depan Allah SWT. Dan begitu juga kita beradab dengan Allah SWT. Beradab dengan Allah itu dalam banyak bentuk lah ya. Maknanya kita sentiasa merasakan Allah di depan kita. Katalah kita berada di depan apa ni, di depan raja ke, di depan menteri ke, maka kita beradab. Tambah-tambah lagi di depan Allah SWT, kita sentiasa beradab dengan Allah SWT. Antaranya tidak berburuk sangka dengan Allah, sentiasa berbaik sangka dengan Allah SWT. Ya, nak solat sentiasa berpakaian yang baik-baik dan begitulah sebagainya ya. So itu ciri-ciri rasa orang bertuhan. Tetapi saudara sekalian, rasa bertuhan saja, tidak ada rasa kehambaan kepada Allah SWT, itu tidak cukup. Sebab rasa bertuhan dan rasa kehambaan itu kena ada dua-dua sekaligus. Kena ada dua-dua sekaligus ya. Jadi barulah nanti insya-Allah kita mendapat keridaan Allah SWT. Mungkin ada orang tanya, kenapa mesti ada rasa kehambaan kepada Allah SWT? Paling tidak ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, memang kita sudah berjanji dengan Allah SWT bahawa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu adalah Allah, Allah itu adalah Tuhan. Dan kita telah naik saksi, dan apabila mengakui Allah itu Tuhan, maka dengan sendirinya kita adalah hamba Allah SWT. Yang kita selalu baca kan, ayat dalam surah Al-A'raf itu ayat 172, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi semua kita ketika itu dalam bentuk roh membenarkan dengan mengatakan benar engkau adalah Tuhan kami. Kami naik saksi ya bahawa Allah adalah Tuhan kami. Jadi oleh demikian, kerana telah ada janji kita dengan Allah, maka kena sentiasalah ada rasa kehambaan itu kepada Allah SWT. Kedua, memang fungsi Allah, memang fungsi manusia ini, Allah jadikan manusia ini sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah SWT. Ya, sebagaimana dalam surah Az-Zariyat dan selalu kita baca ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini semua orang hafal ya, bahawa Allah tak jadikan, tak ciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada Allah SWT. Jadi maksud ibadah di sini ialah menjadi hamba Allah, menjadi abdi Allah SWT. Dan yang ketiganya, dalam surah Maryam ayat 93, Allah telah sebutkan dengan jelas bahawa semua kita ini akan kembali kepada Allah SWT sebagai hamba. Kalau saya boleh baca sekian, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tiada siapa, tak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah SWT yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Banyak lagi bukti-bukti berkenaan dengan rasa kehambaan ini, tapi cukup dengan 3 ini, maka jelas bahawa kita semua ni kena ada rasa kehambaan dalam diri kita, insya-Allah. Jadi rasa bertuhan itu kena sentiasa
diiringi oleh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini sebenarnya logik di hati, logik di akal. Ya, saya belum pernah berjumpa dengan mana-mana orang yang bila dipanggil hamba Allah dia marah. Ya, kebanyakan orang Islam kan, malah ada orang yang dia nak rahsiakan nama dia, bukan saja dalam kebaikan, dia nak korban ke, nak sedekah ke, dia tulis hamba Allah, dia tak mau tulis, tak mau bagi orang tahu. Dan sama juga kalau dia suruh dia buat kejahatan pun, tulis surat layan pun, kadang-kadang dia tulis hamba Allah juga, tak mau bagi orang tahu. Jadi itu pun ini ya, jadi ini. Tapi kalau kita panggil seseorang itu, wah kamu ni hamba betina lah, dia marah. Walaupun sungguh dia suka orang perempuan, dia suka usik orang perempuan. Ataupun kalau kita panggil hamba kereta lah, tentu dia marah. Hamba harta lah, tentu dia marah. Hamba isteri lah, tentu dia marah. Sama jugalah hamba suami lah dan macam-macam lagi lah ya. Jadi dia tak sesuai dengan jiwa manusia. Tak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Ini kalau panggil hamba, kita ni hamba selain daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Right. Mungkin ada orang bertanya ya, apa ciri rasa kehambaan itu? Untuk kita cek diri kita masing-masing lah. Tadi kita dah cek ciri rasa bertuhan kita tadi. Sekarang cuba kita cek ciri rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya fikir-fikir, saya tengok-tengok, saya kaji-kaji, yang sempat saya senaraikan ini paling tidak ada 16 sifat rasa kehambaan itu. Mari kita cek diri kita masing-masing ya. Yang pertama, kita katakan ya, dengan rasa bertuhan itu kita sentiasa merasakan bahawa Allah ada di depan kita. Allah ada di depan kita. Cuma untuk cek rasa kehambaan kita itu, apakah kita rasa lemah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dalam perjuangan kita tunjukkan kita kuat kan gitu kan. Tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita solat ataupun dalam keadaan-keadaan biasa ketika sebab kita tahu Allah sentiasa berada di depan kita. Apakah kita merasa lemah ataupun kita merasa ego, kita merasa hebat? Tambah-tambah lagi misalnya contohlah Allah bagi satu kejayaan. Kita terlupa kepada Allah, sedangkan kejayaan itu Allah yang bagi, maka tiba-tiba kita rasa kita hebat, tiba-tiba kita rasa kita pandai, tiba-tiba kita rasa kita ada kebolehan. Itu artinya kita tak rasa lemah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasa lemah di depan Allah bila mendapat kejayaan ke, bila mendapat kekuasaan ke, bila mendapat jawatan ke, bila mendapat pangkat ke, dia rasa lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat yang pertama ya. Lemah di sini tidak berarti bahawa kita lembek saja, kita monyok saja begitu ya. Lemah ni lemah hati kita dengan Allah. Kita sedar bahawa Allah itu maha berkuasa, maha kuat dan kita ini adalah maha lemah. So kita sentiasa mohon naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah apakah kita rasa hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau sekiranya kita mendapat kejayaan, dapat kegemilangan, tiba-tiba kita rasa kita hebat, tiba-tiba kita rasa kita ni mulia sangat, termasuk dalam membuat ibadah banyaklah ya. Sebab itu Imam Ghazali kata adalah lebih baik orang yang bangun pagi tapi menyesal kerana dia tidak bangun solat tahajud ataupun qiyam mulai pada malamnya, berbanding dengan orang yang berqiyam mulai sepanjang malam tetapi pada paginya dia berbangga dan mencerita-ceritakan kepada orang tentang kehebatan dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang tak ada rasa hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ukur diri kita lah ya. Hina di sini tidak bermaksud bahawa di sesama manusia ni kita duduk ke tepi je, rasa rendah diri, rasa inferiority complex, tidak begitu ya. Ini hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang ketiga, apakah kita rasa rendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berdepan dengan Allah, terutama dalam solat ataupun dalam keadaan-keadaan yang biasa, apakah kita rasa rendah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Begitu juga, apakah kita rasa tidak pandai di depan Allah?
Di dalam bercakap ni misalnya kan, cakap ni Allah lihat dan kita yakin bahawa Allah ada di depan kita. Apakah kita bercakap ini kita rasa pandai sangat kita bercakap, sehingga kita tidak merasa bahawa sebenarnya kita tidak pandai. Walaupun tadi Dr. Azim baca doa bahawa tidak ada ilmu, aku ni tidak ada ilmu ya kecuali ilmu yang kau bagikan kepadaku, gitu kan. Doa itu doa apa ni sebelum bercakap itu ya. So itu sebenarnya kita mengakui daripada awal bahawa kita sebenarnya tak pandai. Tetapi Allah memberi sedikit ilmu, kita nak kongsi-kongsi lah begitu ya. Yang kelima, apakah kita tidak rasa bahawa kita ini tidak sempurna di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita berjalan di atas muka bumi ini dengan rasa cukup sempurna, maka artinya kita tidak ada rasa kehambaan dalam diri kita. Begitu juga, apakah rasa kita kaya dan tidak ada rasa bahawa kita tidak kaya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang kaya lah ya. Bagi orang kaya ni dia rasa kaya sangat, maka dia terlupa Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berjalan dengan rasa yang cukup bangga, rasa yang menunjuk-nunjuk dengan kekayaan dia itu. Padahal sebenarnya di sisi Allah ya mungkin dia miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ada rasa sentiasa walaupun kita banyak harta, banyak wang, bahawa kita sesungguhnya tidak kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, kuasa. Apakah kita bila mendapat pangkat, mendapat kuasa, mendapat jawatan, maka kita rasa kita ni sudah ada kuasa sangat. Dan di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak merasa bahawa kita sebenarnya tidak ada kuasa kecuali kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu ya. Sama juga kita yang apa ni yang berilmu, yang sudah ada degree bachelor, ada master, ada PhD, ya. Kemudian ada doktor, ada naik pangkat lagi, Profesor Madya, dah jadi profesor, kemudian profesor kehormat, profesor ajan. Apakah kita merasakan bahawa kita ini cukup berilmu di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita merasa bahawa kita ini sangat-sangat berilmu dan tidak merasa bahawa kita sebenarnya adalah tidak berilmu? Jadi kena ada untuk rasa kehambaan itu, kita kena sentiasa merasakan bahawa kita sebenarnya tidak berilmu. Ya, walaupun Allah bagi ilmu, dan ilmu yang Allah bagi itu hanyalah setakat yang Allah bagi saja. Yang kita sentiasa mengingatkan diri masing-masing, ya, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau lautan itu menjadi dakwat dan semua pokok-pokok di atas dunia ini menjadi pen, dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan habis-habis. Begitulah banyaknya ilmu Allah itu. Jadi yang kita dapat ilmu itu hanya sedikit lah. Jangan bangga sangat ya apabila mendapat PhD, apabila mendapat profesor madya dan sebagainya itu. Malah satu tahap kita akan merasakan bahawa makin tinggi degree kita, sebenarnya kita makin tidak ada ilmu. Begitu ya. Kemudian yang kesembilannya, apakah kita merasakan bahawa kita tidak memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau begitu rasanya, maka kita belum lagi sampai kepada tahap ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana untuk jadi orang yang ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita kena sentiasa rasa bahawa kita sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala pada bila-bila masa, sama ada dalam masa susah, masa cemas, ataupun masa kita senang lenang, bersukaria. Kita tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran banyak Allah ceritakan ya, bagaimana orang yang naik bahtera, ya Allah bagi angin supaya bahtera itu berjalan dengan lancar, tetapi kemudian Allah uji mereka dengan gelombang, dan Allah bayangkan ketika itu bahawa orang yang berdepan dengan keadaan begitu cukup cemas
sehingga meminta bantuan daripada Allah, minta pertolongan daripada Allah dan berjanji untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya Allah selamatkan mereka. Tetapi rupanya Allah sebut selepas mereka senang, mereka tak rasa lagi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka tidak bersyukur dan lupa kepada Allah. Itu orang yang tak ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa mungkin dalam kalangan kita ni ada orang yang mungkin berdepan dengan keadaan cemas yang tidak ada lain lagi yang diminta tolong kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita ada dalam kalangan kita yang ada pengalaman yang sedemikian rupa. Begitu ya. Yang ke-10, rasa memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa cakap di ISTEF ini bahawa ISTEF tak mungkin berjaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada kemampuan dan oleh demikian dalam kita berdepan dengan Allah, dalam kita melakukan apa-apa yang kita nak memuliakan Islam, nak memuliakan Allah dan Rasulullah SAW, kita kena ada rasa memerlukan bantuan Allah. Kita kena ada rasa memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha dengan sebaik mungkin, tapi dalam diri kita itu ada rasa kehambaan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rasa bahawa hanya Allah saja yang boleh menjayakan apa yang kita sedang lakukan itu. Ini ada hubungan dengan yang ke-11. Rasa kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada apa-apa. Allah yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa melakukan apa saja kepada kita. Dan pada masa yang sama juga kita kena ada rasa diketahui oleh Allah apa yang kita lakukan itu. Maka dengan itu, maka kita takut untuk melakukan segala larangan Allah, insya-Allah. Dan yang ke-13, kena fikir apakah kita ada rasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada rasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu merupakan salah satu daripada ciri kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang ke-14 itu rasa didengar oleh Allah ni, kita bercakap ni Allah dengar kerana Allah itu adalah maha mendengar. Kita rasa maka cakapan-cakapan kita ni tak boleh nak buat, tak bolehlah nak cakap benda-benda yang tidak baik. Dan yang ke-15 ini, apakah kita ada rasa bahawa kita ni bernaung di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menjadi orang yang ada rasa kehambaan, maka sentiasa kena kita rasa bahawa kita ini bernaung di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu yang ke-16-nya kita rasa selamat di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apa jua yang kita tempuh, ya, oleh kerana kita ada rasa bernaung di bawah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan rasa selamat di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah antara ciri-ciri kehambaan yang patut ada dalam diri kita. Dan insya-Allah dengan sedemikian rupa, maka dengan sendirinya dia akan bergabung dengan rasa bertuhan, dan moga-moga dengan itu kita akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua yang kita lakukan. Tambah-tambah lagi, apa yang kita usahakan itu Allah berikan, Allah kurniakan kegemilangan, Allah kurniakan kejayaan. Dan dengan itu insya-Allah moga-moga Allah redha, dan selepas itu moga-moga di akhirat nanti Allah masukkan kita ke dalam syurga dan selamatkan kita daripada api neraka, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup untuk setakat itu. Terima kasih banyak-banyak. Marilah sama-sama kita menanam rasa bertuhan dalam diri kita. Cuba menanam rasa kehambaan dalam diri kita. Moga-moga kejayaan itu dapat kita capai dengan selamat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas perkongsian tarbiyah Prof tadi. Cukup menjentik hati-hati kita semua untuk mengenali dengan lebih lanjut siapa sebenarnya diri kita. Dan seruan Prof tadi untuk kita sama-sama menghidupkan rasa bertuhan dalam diri kita. Bukan saja kita menghidupkan rasa bertuhan, tapi sebenarnya
perlu juga kita menghidupkan rasa kehambaan seperti mana yang telah Prof hurai dan kupas tadi. Tidak cukup hanya kita hidupkan rasa bertuhan, kita merasa Allah itu ada, Allah itu maha melihat, maha mendengar, tetapi peribadi kita tidak menunjukkan kita rasa bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan. Kita masih lagi rasa riak, bongkak, sombong dan sebagainya. Jadi perkongsian tadi cukup memberi bekas Prof. Prof menyeru kita semua untuk menghidupkan rasa kehambaan. Bila kita rasa kita hamba, kita akan sedar bahawa kita tidak memiliki apa-apa. Segala-galanya adalah pinjaman dan juga anugerah dan juga pemberian atas rahmat dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Prof.